Okay, untuk pengetahuan korang, masa aku tengok filem Puteri Gunung Ledang pada 10 hari bulan yang lepas, aku dalam petang tu aku tengok filem Pulang dekat Netflix. Okay, disebabkan isteri aku cakap, jomlah kita tengok filem Melayu lah. Jadi bila aku tengok filem ni aku rasa membuatkan aku rasa cukup salah. Bukan apa, sebab masa filem ni keluar pada 2018, masa tu filem tu dia bersaing kau tahu dengan filem Hantu Kak Limah. Aku pula dengan wife aku boleh pilih filem Hantu Kak Limah kan. Jadi aku tak tengok filem ni. Selepas aku tengok filem Pulang ni, aku rasa aduh, kenapalah aku tak tengok filem ni kat wayang. So, apa kata kita review filem Pulang ini. Korang dah ready? Jom. Pulang. Jadi filem Pulang ini adalah sebuah filem terbitan Primeworks Studios Serian Berhad. Filem ini diterbitkan pada tahun 2018. Ya, macam aku cakap tadi, filem ni dia bersaing dengan filem Hantu Kak Limah. Filem ini diarahkan oleh Kabir Bakhtiar dan ditulis oleh Mira Mustafa dan Ahmad Izam Omar. Filem ini dibintangi oleh Remy Ishak, Puteri Aisyah, Azril Ismail, Elvin Wong, Erwin Dawson dan ramai lagi. So, filem Pulang ni mengisahkan tentang satu couple ni iaitu Osman dan juga Cik Tom. Okey, diorang ni latar belakangkan orang kata apa banyak era, iaitu era ketika zaman Jepun, okey, zaman selepas Jepun, zaman British yang hampir merdeka, so zaman selepas merdeka dan zaman sekarang lah. Okey, filem ni kalau kita tengok pembukaan dia tentang ada satu watak nenek ni yang bernama Cik Tom. Okey, masa tu dia orang kata apa dah sakit, nak meninggal lah kata apa. Tak nazak tapi dia kata apa dah betul-betul hujung lah sebab umur dia tu pun masa ketika tu dah dekat 90 tahun. Okey, so masa ketika tu dia dijaga oleh cucunya iaitu Ahmad. Okey, dan masa ketika tu dia panggil Ahmad dah. Dia kata dia nak cerita satu kisah yang dia tak pernah cerita dengan siapa-siapa. Kisah tentang suami dia yang bernama Osman. Daripada cerita itulah yang dia bagi tahu bahawa dia teringin nak tahu tentang suaminya pergi ke mana. So dia telah amanah kepada cucu dia Ahmad supaya jejak mana perginya Osman inilah. So first of all, apa yang saya cuba nak ingatkan filem ni ketika tu dia bersaing dengan Hantu Kak Limah. So antara dia punya downfall lah. Filem ini menelan belanja sebanyak 6 juta ringgit dan dia punya special effect saja dia orang belanjakan hampir 2 juta. So banyak special effect yang dia gunakan dalam filem ni lah. So kalau kita tengok filem Kabir Bakhtiar, dia punya kelebihan dia adalah filem melodramatik. Kita pernah tengok Kabir Bakhtiar buat macam-macam filem yang dia pernah buat, macam filem aksi ataupun filem penyiasatan dan sebagainya lah. Tapi kekuatan utama Kabir Bakhtiar sebenarnya adalah filem melodramatik seperti filem macam ni. So kekuatan tu beliau telah menggunakannya dengan sangat baik dalam filem ni. Kita boleh lihat filem ni dia banyak mainkan emosi, dia banyak mainkan perasaan. Okey, filem ni dia shoot dengan sangat cantik sekali. Saya tengok filem ni diorang put aside dengan dia punya special effect lah. Kita ambil tengok dia punya aerial shot dia punya latar belakang dia punya orang kata apa gaya hidup masyarakat yang cuba digambarkan. Semua ni diorang buat dengan cukup baik sekali. Ada masa bila saya tengok filem ni, saya rasa seolah-olah filem ni dia punya gambar dia macam state of art tau. Macam gambar dia letak satu canvas dan dia colorkan, dia lukis dan dia warnakan dengan cukup indah sekali. Lepas tu lakonan Remy Ishak. Lakonan Remy Ishak yang melakukan watak Osman dia lakukan dengan cukup baik sekali. Okey, kita tengok dia punya lakonan dengan gaya dia mainkan perasaan, dengan gaya dia berjalan. Okey, dengan gaya dia punya orang kata apa kesungguhan, dan ada saya perasan Remy Ishak dia buat stunt sendiri dalam filem ni sebab filem ni dia ada banyak stunt sikit . So satu lagi Puteri Aisyah, saya tengok lakonan dia not bad. Okey, dia masa permulaannya lakonan Puteri Aisyah ni nampak macam biasa-biasa, tetapi selepas third act lakonan Puteri Aisyah ni dah mula macam grow lah. Dan ending dia, lakonan dia bagi saya lakonan yang cukup berkesan lah. Cuma pada permulaan tu dia punya lakonan dia macam agak mendatar sikit. Dalam filem ni saya suka dengan pelakon yang membawakan watak Lam.
So watak Lam ni sebenarnya dia satu watak yang sangat penting dalam perjalanan karakter Osman ni. Sebab filem ni dia memerlukan korang bila tengok, korang tak boleh nak miss satu babak pun. Kalau boleh kalau korang tengok balik dekat Netflix nanti, saya cadangkan kalau ada rasa-rasa nak pergi toilet tu, pergi toilet awal-awal ataupun masa nak pergi toilet tu, tolong pause. Sebab dia ada banyak, dia macam ni lah, macam kita tengok filem Forrest Gump lah. Ada banyak elemen-elemen dia, kalau kau tertinggal, nanti bila kau datang, kenapa macam ni? Jadi tak faham kan? Jadi saya cadang kau tengok filem ni betul-betul lah. So antara yang key yang penting ni bagi saya adalah watak Lam ni. Story, penulisan cerita ni. Wow! Saya rasa filem ni antara filem terbaik, filem Melayu yang era baru ni yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya lah. Antara pujian yang saya nak berikan adalah dia punya dialog dia. Perbualan dia tu nampak natural. Okey, yang paling penting sekali dia punya moment by moment yang dia nak kaitkan puzzle-puzzle tertentu. Sebab cerita ni dia macam, contoh dia ada first act dia lebih kepada story, latar belakang. Lepas tu second act dia lebih kepada perspektif Osman pula. Lepas tu third act dia pula yang paling penting sekali, dia macam seolah-olah cerita ni pada perspektif Ahmad, dia nak menjejak Osman. Jadi benda tu bagi saya penulis dan pengarah berjaya menyusun babak dan bermain puzzle tu dengan cukup berkesan sekali. Yang paling dahsyat sekali adalah plot twist dia. Wow, plot twist dia adalah sesuatu perkara yang saya sangat-sangat tak jangka. Untuk filem macam ni dia ada satu plot twist yang cukup hebat. Terbaiklah, pujian harus diberikan kepada penulis dan juga pengarah yang berjaya membuat satu plot twist yang membuatkan saya berderai air mata pada penghujung cerita tu. Susah aku nak nangis dalam bila aku tengok filem walaupun filem Hindustan ke, filem yang sedih, susah aku nak nangis. Tapi filem ni jaya membuatkan aku meleleh air mata. Walaupun ada yang ketika tu saya perasan orang komen tentang special effect dia. Saya kat sini saya nak bagi tahu, saya faham tau dengan dia punya special effect punya quality tau. Sebab dia punya cost walaupun dihasilkan 2 juta, kita kena faham CGI dan special effect ni sebenarnya bukan perkara yang murah. Kau tak boleh comparekan CGI harga 2 juta dengan harga 200 juta ataupun harga 500 juta. Macam kau nak comparekan dengan filem, contoh filem China, filem Korea, diorang punya market size diorang besar. So bila diorang buat CGI, peruntukan untuk CGI diorang besar. Saya punya perhatian lah, bagi saya filem ni dia punya CGI dia walaupun sometimes dia punya green screen dia nampak obvious, tapi bagi saya nampak cantik lah. Filem ni bagi saya CGI dia well spent lah dengan duit bajet 2 juta tu lah. Saya sebenarnya betul-betul struggle untuk cari kelemahan filem ni. Saya boleh dikatakan cerita ni bagi saya hampir nampak perfect lah. Dan filem ni berjaya membuatkan saya melekat daripada permulaan 5 minit pertama sampai ke ending. Filem ni saya tak pause, filem ni saya tak berganjak, seat yang sama saya duduk sampai habis. Beza dekat rumah kita boleh pause, kita pergi toilet sekejap kita nak berhenti makan tapi filem ni dia berjaya membuatkan saya stay dekat depan TV tu. Jadi untuk filem Pulang ini saya berikan A+. Macam aku cakap tadi lah, bukan senang aku nak jumpa kelemahan dalam filem ni. Filem ni bagi aku adalah level-level antarabangsa. Kalau kita ambil filem ni, kita tayang dekat Indonesia, kita tak malu. Kalau kita nak tayang dekat rantau Asia Tenggara ataupun kita macam sekarang tengah tayang kat Netflix, bagi aku filem ni antara produk yang boleh dibanggakan. Sayang masa tahun 2018 filem ni bersaing dengan lagi 2 filem yang cukup bagus pada ketika tu untuk Festival Filem Malaysia. Kalau tak silap saya, masa tu dia terpaksa bersaing dengan filem Dukun. Filem tu memang terbaik. Dan filem satu lagi, Crossroad One to Jaga. Tu pun filem terbaik. So saya ingat mungkin dalam next week saya akan review filem Dukun ataupun Crossroad One to Jaga lah. Itu antara filem yang subscriber channel ni request untuk saya review filem ni. Filem tempatan apa yang kau rasa filem terbaik yang syarikat produksi Malaysia pernah hasilkan? Kau boleh tulis komen kat bawah. Bagi tahu saya. Nanti kita bincang sama-sama macam biasa. Dan terima kasih kerana tonton video-video daripada channel ZTV Malaysia. Sila tekan butang like, subscribe dan paling penting sekali, loceng notification tu. Korang memang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!